Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so pada hari ni saya nak buat analisis kepada One Piece chapter 1060. By the time video ni keluar, saya tahu spoiler dah ada. Sebab video ni mungkin akan keluar pada hari Rabu. So video ni bila keluar, spoiler dah ada. So macam biasa, tugas korang jangan komen spoiler dekat bawah. Sebab saya tak baca spoiler, saya tak nak tahu apa yang jadi. Sebab saya nak buat reaction kepada One Piece chapter 1061 pada hari Jumaat ini. Jadi jangan spoilkan saya lah macam biasa. Okay, so sekarang ni One Piece chapter 1060, manga One Piece chapter 1060 yang bertajuk Luffy's Dream. Satu chapter yang saya tak boleh nak gambarkan dalam kata-kata. One of the chapter yang kita tak sangka benda tu jadi, which is benda yang dekat part tengah-tengah tu, which is power Im Sama lah. Im Sama somehow somewhere boleh buat benda yang macam kita dah baca tu lah. Okay, kepada siapa-siapa yang mungkin tak baca, saya akan explain lah kat dalam ni apa yang Im Sama buat. Alright, so saya rasa tak payah dah kot nak explain konsep video ni. Sebab saya rasa dah for the past beberapa chapter ni, sejak saya dah buat analisis ni, semua orang dah faham tentang konsep ni. Tak ada orang yang komplain pun. So saya ucapkan terima kasih lah sebab korang support saya punya cara macam ni. And teruskan support ID Studio, share ID Studio kepada kawan-kawan korang. Dapatkan balik 5,000 orang yang hilang tu. Yang tak pergi mana dulu tu kan. Bawa dia orang balik datang ke sini, cakap ID Studio dah kembali balik. Sebenarnya dah lama dah pun kembali, mungkin dia orang je tak tahu kan. But share kepada kawan-kawan korang semua. Kalau belum tekan butang subscribe kat bawah tu, korang tekan je. Tak nak tengok video saya pun tak apa, tapi korang tekan je lah butang subscribe kat bawah tu. Tolong support just macam tu je. Okay, so One Piece chapter 1060 bermula dengan pasukan Luffy, Mugiwara no Ichimi telah pun mendapat tahu tentang berita palsu mengenai kematian Raja Cobra. Okay, di mana macam mana kita tahu dalam beberapa chapter yang lepas kita dapat tahu Sabo telah pun dituduh membunuh Raja Cobra, dan Vivi iaitu puteri kepada kerajaan Alabasta, anak kepada Raja Cobra, telah pun hilang. Jadi mereka semua dapat tahulah tentang berita ni. Finally diorang dapat tahu selepas baca daripada surat khabar. And Luffy memang tak percaya Sabo buat. Of course kita sendiri tak percaya Sabo buat. And kita dapat jawapan lah kat dalam chapter ni. Adakah betul-betul Sabo bunuh Cobra? Saya akan bagi tahu dekat pertengahan video inilah nanti. Jadi Robin ada cakap something interesting dekat sini. Dia mengingatkan kita semula tentang Revolutionary Army. Dia punya target adalah tu, yang kat atas tu, Celestial Dragon. Yang kat red line tu, Celestial Dragon tu. Itu tu, orang-orang naga langit tu. Kalau ada bahasa Melayu dah kan. So, diorang target tu. Macam mana kita tahu memang diorang target Celestial Dragon tu. Diorang tak target raja-raja tau. Diorang tak ada target langsung raja-raja. So, Sabo bunuh Raja Cobra. Like macam kelakar lah. Okay, macam kelakar. Dan lepas tu, macam mana kita tahu, Luffy terus cakap dekat pasukan dia, kita kena pergi Alabasta sekarang. Tapi Zoro cakap, apa function kita pergi Alabasta? Dia tak adalah cakap apa function macam tu. Saya just nak bagi korang faham, okay? Sebab analisis ni nak bagi korang faham. So sekarang ni Zoro cakap macam tu, apa function kita pergi Alabasta? Marijoa adalah tempat yang sepatutnya pasukan Mugiwara kena pergi kalau betul-betul nak pergilah. Sebab Vivi hilang dekat situ. So macam tak ada function nak pergi patah balik Alabasta tu. Macam, yalah, macam Zoro cakap lah, tak ada function. Kenapa kita kena pergi patah balik sana kan? Dan lepas tu kita dapat tahu yang ada satu barrel dekat tepi diorang punya kapal tu. Which is diorang tengah borak pasal Sabo, geng semua tu kan. And si Luffy pun cakap, okay, jom kita pergi Marijoa. Kita pergi ke tempat tu. Dan kita dapat tahulah siapa yang berada dalam barrel tu. Ramai orang cakap Carrot berada dalam barrel tu. Tapi sebenarnya Karibu yang berada dalam barrel tu. Si Lumpo Karibu. Adakah Karibu for Nakama? Saya tak nak cakap apa lah pasal benda tu kan. Sebab komuniti kita ni kan, komuniti One Piece ni saya cakap dengan korang One Piece Malaysia lah terutamanya kan. Ada yang nak Karibu masuk dan ada yang tak nak Karibu join Straw Hat Pirate. Saya adalah antara orang yang tak nak Karibu join. Okay. And saya rasa geng-geng YouTuber saya yang lain pun sama macam tu. Abang Zaf, Abang Pim, Abang Kimi, Abang Show, Abang Faiz, semualah. Okay. Korang kenalkan YouTuber One Piece Malaysia. So kita orang rasanya lah, kita orang semua bersama-sama lah pendapat tak nak Karibu ni menyertai pasukan Mugiwara. Tapi sekarang ni macam dah ada chances lah untuk dia join sebab dia ada dalam kapal tu. And tak logik Luffy and the gang yang ada Ken Boshoko Haki lagi-lagi dah advance ni kan, tak rasa kehadiran Karibu dalam kapal tu.
Ataupun diorang sendiri yang bawa Karibu masuk ke dalam tu. Kalau korang perasan, barrel tu kan dia macam seal kan, macam tu. Kalau korang ingat, itu adalah benda yang sama diorang buat dekat Fisherman Island time diorang tangkap Karibu. Kalau korang ingat, recall balik, throwback balik Fisherman Island. Tak percaya, pergi tengok balik Fisherman Island arc. Benda yang sama. So adakah Straw Hat yang bawa dia masuk ataupun dia yang selinap masuk ke dalam tu, masih lagi jadi misteri lah. Tapi sekarang ni Karibu memang ada dalam Sunny. Okay, so seterusnya guys, Luffy dengan Zoro masih lagi bertengkar, di mana Zoro memang tak recommend pasukan dia iaitu Mugiwara no Ichimi ni pergi terus terjah Marijoa dengan Marineford lah, which is Navy HQ. New Marineford, minta maaf. New Marineford yang Marineford McDonald tu. Saya panggil Marineford McDonald dia sebab yelah, kalau korang tengok pun memang Marineford New tu memang McDonald macam tu kan. So Zoro tak cadangkan lah diorang pergi sana. Zoro kata tak boleh, kita tak boleh pergi sana. Tapi Luffy macam biasa lah, dia punya reckless tu kan, kita tahu Luffy macam mana. And Luffy cakap, alah kau takut apa Zoro, gerak je lah, macam tu kan. Dan lepas tu kita dapat tengok reaksi daripada kru-kru lain, iaitu kita dapat tengok Sanji, Nami, Chopper dan juga Usopp. Kenapa saya mention 4 nama ni je? Kenapa saya tak mention nama Jinbei, Bro, Franky, semua kan? Saya akan jawab persoalan tu nanti. Sekarang kita fokus dulu ke 4 orang yang saya mentionkan tadi. Okay, yang pertama kita ada Sanji. Sanji risau keadaan Vivi. Nami risaukan keadaan Vivi. Chopper memang betul-betul sedih sebab Raja Cobra telah pun dibunuh. Oleh siapa? Kita tak tahu lagi lah siapa. Bukan Sabo yang pastinya. Dan ini mesti ada kaitan dengan Im Sama and Gorosei. Mesti ada kaitan sebab Cobra pergi jumpa Gorosei. Kalau korang tak tahu, untuk pengetahuan korang lah, kat Reverie. Okay, dia request nak pergi jumpa Gorosei. And Im Sama target Vivi. Korang nampak tak connection dia kat situ? Kan? Korang nampak kan connection dia kat situ? Dan lepas tu kita dapat tengok yang Usopp dia macam bagi tahu dekat pasukan Mugiwara yang King Cobra tu adalah antara raja yang paling okey dekat dalam dunia One Piece itu sendiri. Dan Nami macam saya cakap tadi, dia risaukan keadaan Vivi. Dia macam risaulah Vivi tu kat mana, apa reaksi dia terhadap semua benda yang berlaku ni. Macam Vivi ni sekarang dalam, macam mana nak cakap, hilang. Lepas tu ada benda yang sedih pula jadi dekat dia. So macam memang betul lah, Oda pernah cakap dulu kat 2019, kat Jump Festa 2019, di mana 3 karakter ni akan ada benda besar berlaku. Nami pula, Vivi, Sabo, Hancock. Vivi, kes Alabasta. Sabo, apa yang jadi dengan Im Sama di pertengahan chapter kali ni. Hancock hampir-hampir dikalahkan oleh Blackbeard. Hampir-hampir power dia tu nak diambil oleh Yonko Kurohige. Marshal Ditich Blackbeard. Tu nampak, Marshal Ditich, nama betul. Yonko Kurohige. Kurohige tu bahasa Jepun. Blackbeard bahasa Inggeris. Nampak, saya bagi tiga sekali bahasa bagi korang faham. Dalam analisis saya ni, mungkin sebab ada mungkin tak tahu Kurohige tu apa. Kurohige tu adalah Blackbeard. Marshal Ditich tu nama betul dia. Blackbeard nama dalam bahasa Inggeris lah. Okay. Lepas tu kita pergi pula ke reaksi lagi 3 orang members, iaitu Jinbei, Franky dan juga Brook. 3 orang ni memang tak kenal Raja Cobra, memang tak kenal Vivi. Okay, 3 orang ni. Robin kenapa tak ada reaksi dia? Reaksi dia yang bagi tahu berita tu, sebab tu dia tak ada reaksi. Okay, faham kat situ? Alright. So sekarang ada 3. Jinbei, Franky, Brook. Saya tak nak ulas apa yang 3 orang ni cakap, sebab saya dah ulas benda tu dengan Abang Zaf dekat collab with Bro. Pergi tengok collab tu, kita orang dah explain kat situ. Sebab Brook punya kata-kata tu ada something macam something weird ke, mungkin macam pelik kot macam tu. Korang boleh check lah kat podcast, kat video collab dengan Wibro. Kat situ memang kita dah bincangkan kat sana, kat channel ID Studio ni lah. Yang dekat Wibro tu adalah yang tentang pertengahan chapter kali ni. Alright. Okay, so seterusnya kita dapat tengok lah macam biasa 3 reaksi tu. Luffy, Nami dan juga Chopper risaukan keadaan Vivi. And dekat sini lah dia guys, abaikan bunyi kereta tu. Kalau korang ada dengar bunyi kereta ten tu, abaikan. So Zoro step up as vice captain. Step up again, Oronoa Zoro. Vice captain moment dia guys. Kita rindu benda ni. Okay. Saya sendiri kan, memang personally memang saya rindulah dengan vice captain moment Oronoa Zoro ni kan. And Zoro ingatkan balik Luffy tentang apa yang dia pernah cakap pasal Ace dulu.
Macam benda yang sama berlaku kan. Dulu Ace kena tangkap dengan Blackbeard semua tu kan, and masuk dalam Impel Down semua tu, and Luffy cakap yang Ace ada pengembaraan dia sendiri semua tu. Itulah yang Zoro ingatkan balik Luffy. Lepas tu Luffy buat muka yang annoy tu kan, sebab dia tahu benda yang Zoro cakap tu benda betul. Okay. So Zoro cakap jangan pandang rendah kat Vivi. Kalau kita betul-betul kalau dia betul-betul kan perlukan pertolongan, baru kita pergi. Kalau macam setakat benda macam ni, kita sendiri pun tak pasti apa jadi kan, kita tak payah pergi. Macam tu lah Zoro cakap. And kita dapat balik throwback, recall balik apa yang berlaku dekat post Alabasta arc. Ketika mereka dah keluar daripada Alabasta, Vivi tak ikut, and dia orang macam muka yang buat muka macam I miss Vivi tu kan. Yang tu lah kita dapat throwback balik, di mana kali ni diorang buat benda yang barulah, which is dulu ada Usopp tapi sekarang tak ada Usopp, hanya Luffy, Sanji, Nami dengan juga Chopper. Luffy dia kata you are Oni and Onigashima. Dia punya insult tu benda yang apa orang kata, insult yang yang tak berapa kena lah. Dulu dekat Alabasta dia kata Santoryu, dia nak ejek Zoro tapi dia panggil Santoryu. Lepas tu Usopp cakap itu bukannya ejekan, itu bukan insult. Lepas tu dia tukar ni Yontoryu kot, gaya 4 pedang. Tadi dia cakap gaya 3 pedang, lepas tu dia kata gaya 4 pedang. Macam tu lah. Dan Chopper dia panggil Zoro adalah Green Mom, dan si Nami panggil dia adalah Green Kaido kalau tak silap saya. Betul lah. Nami panggil Green Kaido, si Chopper panggil Green Mom. Green Mom tu adalah kepada Big Mom lah, okay. And then Sanji dia panggil Marimo lah macam biasa. And yang kelakarnya surprisingly, dia hanya balas balik dekat Sanji seorang saja, of course lah. Yang lagi 3 tu dia tak balas lah, okay. Dia hanya balas dekat Sanji saja. And lepas tu kita dapat tengok lah mereka gaduh 3 orang sekali. 3 orang sekali lah pula. Dia gaduh 2 orang, Zoro dengan Sanji macam biasalah, dia orang punya rival. And then Robin bagi tahu lagi tentang Cross Guard. Dan Luffy cakap yang itu mesti ada something yang berlaku di antara mereka tu. Macam ni Buggy boleh jadi Emperor, sebab Robin notekan sekali lagi yang Buggy jadi Emperor. So Luffy pun macam mesti ada something tu, macam pelik je kan benda tu. And kita dah tahulah benda tu, apa yang berlaku di sebalik pembentukan Cross Guard tu sendiri. Macam ni Buggy boleh jadi Yonko. Korang boleh check analisis video chapter 1058. Korang boleh pergi check kat sana, ataupun korang boleh tengok reaction saya lah. Okay, tapi kalau tengok reaction tu saya tak ada terang banyak, pergi kat analisis video dan collab dengan Wibro. Tak silap saya berbincang pasal benda tu kot, pasal Cross Guard. Dan lepas tu kita dapat tahu yang ada lagi beberapa nama besar yang ada dalam surat khabar tu. Lepas tu Robin tanya, nak tahu tak? Dia cakap kat Luffy. Lepas tu Luffy kata tak apa, kau simpan je maklumat tu. Luffy cakap macam tu. Dan saya rasa salah satu daripada maklumat tu adalah tentang Kobe lah, Captain Kobe incident tu kan. Itulah antara salah satunya. Dan mungkin ada juga pasal Seraphim, ataupun mungkin ada juga pasal bawah Hancock tu ke. Mungkin lah kot, mungkin lah. Okay. Dan lepas tu lah kat sini lah dia start jadi interesting. Ramai orang dah buat teori pasal benda ni, iaitu tentang tajuk chapter ni, which is Luffy's Dream. Saya waktu buat reaction, saya ingat yang Luffy's punya dream tu akan kita dapat tahu kat dalam chapter ni, tapi Oda still lagi tease kita. And kita dapat tengok reaction pasukan Mugiwara no Ichimi. Yang pasal yang Luffy cakap yang sabuk innocent semua tu, saya rasa tak payah terangkan. Itu tak ada apa sangat pun. Kita pun sama macam Luffy, kita punya reaksi. Dan dia throwback balik apa yang Sabo cakap waktu kecil, and dia pun bagi tahu dekat kru dia finally apa impian dia yang dibelakan tu. I mean like yang kita sendiri tak tahu, yang sama parallel dengan Roger tu. Dan kita dapat tengok semua reaksi pasukan Mugiwara no Ichimi bila Luffy cakap dia punya dream lah. And guys, saya kena notekan dekat sini yang Karibu pun dengar benda tu. Karibu pun dengar benda tu. So sekarang ni yang tahu tentang impian Luffy adalah pasukan Mugiwara no Ichimi tambah Karibu, Ace, Sabo, Shanks, Rayleigh. Rayleigh tahulah sebab Shanks cerita sama dengan Roger. Dan of course Yamato. Okay, Yamato tahu daripada mana? Daripada Ace. Dan macam yang kita orang, iaitu saya dengan Wibro cakap, ini mungkin sebab kenapa Yamato tak join Mugiwara sekarang. Sekarang saya tak cakap takkan join, saya cakap sekarang. Sebab benda ni lah, which is Luffy's dream ni, dia dah tahu dah. Okay, kalau kata dia masuk kru, dia lah orang pertama dalam kru yang tahu. Tapi tak tahu daripada Luffy lah, tahu daripada Ace. Alright, fahamkan konsep dekat situ. Alright. So, apa korang rasa dream Luffy ni? Ramai dia ada yang gelak, ada yang macam apa benda? What? Apa kau cakap tadi? What? Macam tu. Ada yang gelak, Sanji dengan Franky. So
Korang rasa apa? What is Luffy dream? Apa impian Luffy? Tinggalkan pendapat korang kat bawah sebab saya memang tak ada idea. Daripada dulu lagi saya cakap dengan korang, ianya bukan I will gonna become king of pirate semua tu, bukan. Benda yang dibuat ni, kalau dia nak cakap dia king of pirate, selama ni dia cakap je. Tapi kenapa kat dalam scene tu dia tak cakap tau? Kenapa dia tak cakap? Mesti ada something. And yes, memang ada something kat chapter ni. Dah prove to every single one of you yang Luffy punya impian bukannya nak jadi king of pirate. Untuk realisasi, untuk dapat capai impian tu, dia kena jadi king of pirate dulu. Sebab dia kata kalau dia jadi king of pirate, mungkin dia ada shot untuk dapat buat impian dia tu. So what impian dia? Adakah parti besar-besaran? Tapi saya tak rasa parti besar-besaran. Tapi dengan gaya Oda punya writing ni, kita tak boleh percaya sangat. Mungkin benda tu, but I hope bukannya parti besar-besaran lah. Okay. Sebab boleh jadi kau, boleh jadi, but saya takkan keluarkan video tu hari pasal Luffy's dream ni, sebab ini satu kali ni je, sekejap je kat sini. And then kita akan dapat tahu pasal Luffy dream ni like nanti-nanti. Okay, alright. Tapi kalau keluar dekat 1061, saya tak rasa keluar kat 1061 sebab Luffy's punya dream ni habis-habis kat sini je. Sebab nanti dekat penghujung chapter dah pergi ke island baru. Dah nak sampai ke island baru dah beberapa hari selepas Luffy cakap pasal dream dia tu. Alright. Dan lepas tu diorang pun cakap lah yang kita kena tolong Luffy capai impian dia tu. And then Franky cakap kita kena cari road poneglyph terakhir tu untuk sampai ke Laugh Tale, untuk pergi ke Laugh Tale. Tapi Robin cakap benda tu macam senang je kan. Kau cakap senang je kan. Road poneglyph tu dah lama hilang. Tak ada siapa pun tahu dekat mana. Dan yes, itu yang saya notekan kat korang selama ni. Road poneglyph yang terakhir tu kita tak tahu. Last scene adalah dekat Alabasta punya island tu. Itu last kita dapat tahu. And somehow somewhere batu tu telah pun diangkat oleh someone. Dan kita tak tahulah batu tu kat mana. Ada dekat Marijoa ke, adakah dekat Elbaf ke, ataupun mungkin kat tempat-tempat lain ke, kita tak tahulah. Tapi sekarang ni batu tu hilang lah. Okay. Dan kita dah sampai ke part pertengahan chapter kali ni, which is kita pergi ke Marineford. Navy HQ guys. Navy HQ, Marineford, New Marineford. Yang McDonald tu, diorang tengah intercept perbualan di antara Sabo dengan Revolutionary Army. Last kita dapat tahu tentang Sabo adalah dia cakap dengan Revolutionary Army. Dia call tapi dia tak guna VPN tu. Yang snail kan, saya panggil dia VPN je senang. VPN tu apa? Mungkin ada yang tak tahu. VPN tu adalah private line, private internet. Saya nak terangkan pun. Tak apa, korang Google lah sini VPN tu apa. Ini dah masuk kelas IT pula ni. Padahal kita cerita One Piece sekarang ni. Itulah dia One Piece ni kan. Nampak? Lepas ni ada cerita nombor pula. Kita masuk matematik pula lepas ni. Tunggu sekejap lagi. Beberapa minit selepas ni kita akan masuk matematik pula. Sekarang kita masuk IT dulu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so Sabo call dia tak guna VPN punya transponder tu, yang snail tu kan, yang ini Dan Mushi, sebelah dia tu ada macam benda tu kan yang connect kan tu. So line dia tak boleh orang dengar. Tapi surprisingly Sabo tak gunakan benda tu. Dan dekat chapter yang lepas memang Sabo tak gunakan lah, kita tahu. And kita tertanya-tanya, mungkin korang tak, tapi saya yes, saya tanya, kenapa engkau tak gunakan benda tu? Kenapa engkau tak gunakan VPN punya Dan Mushi tu? And kita dapat tahulah sebab apa. Sebab Sabo nak bagi tahu bukan setakat kat Dragon and Revolutionary Army saja, tapi to the whole world yang dengar benda tu, Navy ke siapa-siapa ke yang dengar tentang something yang dia sendiri tidak percaya dia nampak, iaitu mengenai tahta di Pangea Castle Marijoa, which is dia nampak Im Sama lah. Dia dah tahu tentang kewujudan Im Sama, right? So diorang tengah intercept semua tu, and diorang dapat tahu yang Sabo berada dekat Lulusia Kingdom. Gorosei bila dapat tahu dia dekat Lulusia Kingdom terus buat muka macam, really? Lulusia? Macam tu. Dan lepas tu kita dapat tahu yang Gorosei pun buat reaction lah. 5-5 Gorosei ada dekat dalam chapter kali ni. And reaction diorang tu pun sendiri dah macam foreshadow apa yang akan jadi di page yang seterusnya, di muka surat seterusnya. So sekarang ni Sabo dia cakap dengan Dragon yang dia bagi tahu dia tak bunuh Raja Sobra lah pula. Astaghfirullahaladzim. Dia tak bunuh Raja Cobra. Sorry guys, ini satu take, so agak penat sikit lah saya. Dia tak call lagi. Tengok, sorry. Dia sebab benda ni hype. Saya nak cerita ni pun mungkin memang tergesa-gesa, like laju cakap sebabkan benda macam ni lah. Sebab benda ni hype.
Sabo call Dragon, and dia bagi tahu kat Dragon yang dia tak bunuh Raja Cobra, and semua Revolutionary Army sama macam kita lah. Memang gembira dapat dengar benda tu. Of course lah, kita percaya Sabo takkan bunuh Raja Cobra. Tapi dia nak bagi tahu something yang dia nampak dekat Marijoa, Panji Akasa tu lah, kat throne tu sendiri, empty throne tu sendiri. Dan kita pergi ke Lulusia Kingdom. Orang-orang Lulusia Kingdom telah pun tangkap raja mereka dan juga princess negara mereka. Itu saya tak nak borak sangat sebab macam minor sahaja. Tapi apa yang kita nak borakkan adalah mengenai Lulusia Kingdom tu. Diorang perasan yang dekat atas diorang punya kingdom tu, awan tu sendiri dah jadi gelap. Like tiba-tiba macam gelap. Ada something lah kat awan tu sendiri. Okay. Dan kemudiannya kita pergi pula ke Im Sama. Kita dapat tengok lah Im Sama. Muka dia kita tak dapat tengok. Masih dengan bayang-bayang dengan mata dia yang scary tu. Dia ambil, saya tak pasti itu Im Sama ataupun tak. Tapi ada map, and kita dapat tengok dekat map tu tulis ada bulat pulau. Lulusia, dia tulis situ Lulusia. And then dia pangkahkan Lulusia. And itulah dia, ladies and gentlemen. Bila dia pangkahkan itulah Sabo kita dapat tahu yang dia kata, saya ingat yang tahta tu kosong selama ni, tapi saya nampak throne tu tak kosong. Throne tu ada benda. Ada orang yang duduk kat throne tu. And then secara tiba-tiba, Daniel Mushi dia terputus. Talian Daniel Mushi tu sendiri terputus. Tiba-tiba kita tak tahu. Mungkin Gorosei lah yang cakap benda ni. Di mana dia cakap, apa yang korang dengar hari ni, korang tak dengar apa-apa pun. Tak ada. Korang tak ada dengar Sabo cakap ke apa. Memang tak ada. And for Lulusia Kingdom never existed. Ladies and gentlemen, Im Sama telah pun hancurkan Lulusia Kingdom dengan menggunakan satu senjata yang misteri yang turun daripada langit. Dia macam laser macam tu lah. 16 laser daripada langit turun dan menghancurkan terus Lulusia Kingdom. Adakah itu power Im Sama? Adakah itu power Devil Fruit dia? Ataupun adakah itu Uranus? Nak tahu jawapannya? Pergi tengok collab saya dengan Wibro. Tak adalah. Okay. Pergi tengok ke collab Wibro tu. Kat situ lagi detail. Tapi dekat sini saya just nak share pendapat saya. Iaitu saya rasa benda tu adalah Uranus. Kenapa Uranus? Sebab Im Sama ada satu harta karun dekat Marijoa tu yang Doflamingo pernah cakapkan tu. And dekat sini lah kita masuk matematik sikit. Kalau korang kira yang laser arrow tu kan, adalah 16 laser arrow tu. Ada 16, kira 16 ada benda tu. And ladies and gentlemen, Marijoa ada satu secret harta karun. And Doflamingo tahu benda tu, secret national treasure, yang kalau orang kat luar tahu, habislah. Macam tu kan. Macam Marijoa ni habislah orang-orang Gorosei semua ni kan. So, kalau korang ingat balik kat Dressrosa dulu, Doflamingo pernah gunakan satu serangan yang beri nama sebagai 16 bullet apa dah. Korang kena tengok balik lah tu. Tapi ada 16. Dan serangan tu pun serangan yang hampir sama macam yang kita dapat tengok sekarang ni. Di mana digunakan 16 benda juga. And adakah benda ini Doflamingo menganjing kerajaan world government tu sendiri? Adakah dia macam perli kerajaan world government tu? Dekat sini dah parallel guys. Dekat sini sebab Doflamingo tahu tentang harta karun tu. Jadi sekarang ni ancient weapon yang masih jadi misteri adalah Uranus. And kita pergi pula ke matematik yang seterusnya. Tadi matematik dah 16 and kita pergi pula ke cover story Enel. Saya tak ingat chapter berapa, saya minta maaf. Tapi kalau korang tengok ada satu part yang Enel dia macam pandang ke dinding and ada macam lukisan-lukisan tu. Dia ada 3 lukisan guys. Ada 3 lukisan, 3 simbol. And 3 simbol tu sebenarnya adalah merujuk kepada ancient weapon. Alright. Ada Poseidon, Pluton, dan dekat atas sekali tu ada Uranus. Satu atas tu dia ada 16 cabang guys. Dia macam matahari tu. Matahari betul ada 16 cabang macam tu. It's crazy. Like kalau betul benda ni Uranus, and Oda dah foreshadowing benda ni lama dah. Kita je tak perasan. Oda dia suka main dengan nombor guys. Tengok. Guys, this is One Piece. Guys, tadi saya lupa nak cakap dengan korang tentang reaksi orang-orang Lulusia Kingdom dan juga Sabo bila nampak 16 arrow tu jatuh.
Jadi diorang terkejut lah. Sabo memang terbeliak terus lah mata tu kan. And Lulusia telah pun hancur. Memang terus tak ada kesan Lulusia tu. Lulusia tu telah pun dipadamkan daripada sejarah. Senang cakap macam tu lah. Kingdom Lulusia tu sendiri never existed. Itu yang dikatakan oleh orang yang cakap kat Daniel Mushi tu. Tak pastilah Gorosei yang cakap ke apa ke, tapi saya rasa Gorosei lah. So pasukan Revolutionary Army macam Sabo. Macam tu kan. Macam tanya-tanya kan, apa jadi kan? Kenapa tiba-tiba macam hilang macam tu kan? Jadi teori dekat sini, adakah Sabo bersama-sama dengan Lulusia telah pun never existed? Maksudnya Sabo telah pun terkorban lah, maksud saya. Saya rasa tak, Sabo tak macam tu. Saya tak rasa Oda akan buat macam tu. And Sabo akan survive, dan mungkin Sabo berada dekat tempat lain tapi dekat-dekat dengan Lulusia tu. Sebab itulah signal tu dapat dekat Lulusia. Mungkin. Alright. Dan kalau kita tengok daripada reaksi Sabo tu sendiri, dia tak macam dia pandang ke tepi tau. Ini yang Wibro yang noted dekat saya. Dia kata Sabo pandang ke tepi. And bila kita baca balik, bila saya baca official translation pun, memang dia pandang ke tepi. Okay. Guys. It's crazy lah. That's like crazy lah. Oda lepas Wano like bagi kita stepek. Ini 1061 ni saya tak tahu lah apa pula. Apa? Akainu. Mungkin. Akainu. Tak tahu lah. Sebab Big Boss Akainu je tak ada lagi. Ada lah kot hari tu kan. Ataupun mungkin Straw Hat dah sampai ke Pulau Baru. So, cakap pasal Straw Hat dah sampai Pulau Baru ni, kita dah tak nak cakap pasal Lulusia never existed tu lagi dah. Pasal Sabo ke apa ke, saya rasa dah settle borak pasal analisis tu. Kalau korang nak lebih intens lagi pasal benda tu, pergi kat channel Wibro, tengok saya collab dengan Wibro. Wibro sendiri cakap yang itu antara collab yang paling best dia pernah buat dengan saya. Antara yang paling best, bukan paling best, antara paling best. Korang boleh pergi tengok kat sana, and korang boleh tengok lah reaksi orang-orang yang tengok apa video tu juga. Dekat komen, korang boleh tengok lah betapa diorang rasa benda tu padat, and banyak benda yang kita orang share kat situ lah. Alright, teori-teori daripada orang lain, semua teori daripada kami sendiri semua. So korang boleh pergi tengok kat sana lah. And jangan lupa untuk tengok collab saya dengan Wibro tentang Luffy's Dream, dengan benda yang saya nak cerita sekarang ni lah, which is tentang pasukan Mugiwara. Beberapa hari selepas Sabo dan Lulusia punya insiden tu, diorang telah pun sampai ke satu tempat barulah, satu perairan baru, iaitu perairan yang cuacanya winter, sejuk, salji. Alright. Dan diorang bila dah sampai dekat situ, diorang perasan yang ada something macam tornado macam tu dekat dalam laut. Dekat laut tu sini macam ada tornado macam tu lah. So diorang nak lari daripada tornado tu, tapi Luffy cakap ada someone dekat situ. Okay. Yang part Robin dengan Chopper tu saya tak nak sembang banyak lah. Alright. Yang part-part macam interaksi di antara satu sama lain tu dekat collab dengan Wibro. Kalau korang nak tengok saya punya reaksi ke apa ke, korang boleh tengok kat sana lah. Kita nak cakap benda yang penting je sekarang ni kat sini, iaitu dia dengar Luffy lah ada orang dekat dalam tu. Dekat dalam tornado tu sendiri ada orang. Okay. Dan Sanji pun dia gunakan Kenbo Shoko Haki dia, di mana dia cakap itu adalah perempuan. Ada perempuan trap dalam tu, and Zoro dia terus keluarkan pedang dia dan potong benda tu. And Chopper keluar daripada bilik tu, daripada bilik dapur tu, and Chopper terpelanting keluar daripada Sunny sebab angin terlalu kuat. Luffy cuba untuk selamatkan Chopper, tapi Luffy sekali terikut Chopper, and then a kid pop out daripada benda tu, daripada tornado tu sendirilah. Macam mana yang Luffy cakap ada orang dalam tu, Sanji cakap ada perempuan dalam tu, and yes, memang ada perempuan and budak kecil yang keluar daripada situ. Tapi dia bukan budak kecil yang biasa, dia adalah The Gluten, salah seorang daripada The Worst Generation, Jueri Boni, dan bounty dia sekarang adalah 320 million berry, bukan billion tapi million. Bounty yang sama macam Roronoa Zoro selepas dia ada Dressrosa. Jadi guys, Boni tiba-tiba berada dekat perairan winter ni, out of nowhere. Last kita dapat tengok dia dekat Marijoa, di mana dia nak tolong Kuma. Macam, bukan tolong lah, dia macam dia nak selamatkan Kuma lah. Sorry. Jadi guys, kat sini persoalan saya, apa function Boni berjumpa dengan pasukan Mugiwara? Dan saya rasa Boni akan cerita dekat pasukan Mugiwara lah apa yang sebenarnya terjadi. Dan kita akan dapat tengok lah team up Boni bersama pasukan Mugiwara dekat dalam the next chapter lah. Alright. Pastinya dia akan duduk dekat Sunny, sebab mana lagi dia nak pergi kan. So pulau apa? Diorang dah dekat dengan pulau. Jinbe sendiri dah cakap kat Nami, adakah kita dah dekat dengan pulau? So dekat sini dah ada note yang pulau baru semakin dekat. Arc baru lah, arc baru sendiri. Apa nama pulau seterusnya? Adakah Elbaf? Itu bukan Elbaf, tapi boleh jadi Elbaf. Boleh jadi. Kita kena ingat, kalau winter ni dia ada kaitan dengan Shanks. Shanks pernah duduk dekat Winter Island. Kalau korang ingat yang Ace pergi jumpa Shanks tu kan, kat situ ada satu
And then Vegapunk. Vegapunk ni like memang orang kata ada sinonim lah dengan Winter Island ni. Adakah island Vegapunk? Adakah kita akan jumpa Vegapunk dalam arc ni? The genius himself. Alright. Orang yang mencipta everything for the government, for the marines. Vegapunk. Satu doktor yang masih lagi misteri sampai ke hari ni. And boleh jadi island-island lain lah. Alright. So, saya rasa itu saja daripada saya untuk video chapter analisis 1060 untuk kali ni. So, guys, macam mana apa pendapat korang tentang chapter kali ni? Korang boleh tinggalkan pendapat korang dekat bawah. Macam biasa, kalau saya ada tersalah fakta, korang boleh komen fakta yang betul kat bawah. Dan kalau ada benda yang korang nak tambah, pendapat korang tentang chapter kali ni ke, apa yang korang rasa tentang chapter kali ni ke, korang boleh tinggalkan pendapat korang kat bawah lah. Kita jumpa lagi dalam the next video. Kepada siapa-siapa yang pergi gathering YouTuber pada hari Sabtu ini untuk tengok One Piece Film Red, yang under saya memang akan jumpa saya lah. Tapi kalau korang bukan under saya, yang mungkin dapat giveaway daripada YouTuber yang lain, ataupun korang beli daripada YouTuber yang lain yang akan pergi, kalau jumpa saya, tegur-tegur lah saya. InsyaAllah saya akan tegur korang balik. And kalau korang nak ambil gambar, just tanya je, just datang, boleh tak nak ambil gambar apa-apalah. Okay, saya apa-apa cara sekalipun, macam mana korang jalan ke apa ke kan, korang memang tak boleh nak elak saya sebab saya yang jaga tiket. Saya rasa dah berapa kali saya bagi tahu yang saya jaga tiket. Dekat channel orang lain pun saya cakap macam tu juga kan. Tapi itulah dia, saya yang jaga tiket. So, kita jumpa pada hari Sabtu ni kepada siapa-siapa yang pergi ke gathering tu. Dan kepada yang tak pergi, jangan risau. InsyaAllah mungkin selepas ni kita mungkin boleh buat gathering lain ke sendiri. Mungkin under ID Studio seorang je ke maybe. Tapi korang kena tolong ID Studio lah. Hit subscriber semakin banyak lah. Tengok channel lain makin growing je kan subscriber. ID Studio ni hard tu je lah. Tapi tak apa. Tak apa. Yang ada ni pun saya dah berterima kasih sangat yang korang yang support semua ni. Like, terima kasih sangat-sangat. Jasa korang kepada saya memang sangat besar. Korang is everything to me lah. Alright, you guys. Okay, you guys. Like, seriously, terima kasih subscribe. Tolong follow, like, everything, komen lah semua. Okay. So, itu saja daripada saya untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.